Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada rakan panel Brother Fai, iaitu Iskandar Zulfakar. Kisah yang diberi tajuk Ditutup Pandangan. Di sini beliau mengatakan, pada malam ini saya nak kongsikan kisah yang seram yang dialami oleh anak kepada rakan sekerja acik saya. Kejadian ini berlaku lama dah, iaitu sebelum puasa lagi. Kiranya masa tu ketika waktu PKP baru dilaksanakan. Kemurungan juga seluruh ahli keluarga ini setelah kejadian menakutkan ini berlaku. Ceritanya macam ni. Kawan acik saya ni, rumah dia di kawasan Bukit Mertajam. Dia suruhlah anak lelaki dia ni keluar pergi beli barang dapur. Barang dapur pun bukan banyak sangat, cuma santan dengan sayur apa tah. Nak memudahkan kerja, saya letakkan nama anak lelaki dia ni sebagai Haida sajalah ya. Bukan nama sebenar dia. Kebetulan pula si Haida ni baru saja dapat lesen motor dan dia juga bukan seorang yang jenis kaki merayau. Jadi walaupun jalan dalam negeri pun dia tak tahu sangat. Orang tua-tua kata, dah benda nak jadi kan, selalunya Haidar akan beli barang di Pekan Bukit Mertajam aja, sebab pekan ni besar. Tapi dah sebab benda nak jadi, atau mungkin juga Haidar ni saja nak meronda, dia tak pergi ke Pekan Bukit Mertajam. Sebaliknya dia terus ke Pekan Penanti untuk membeli barangan tersebut. Jarak antara rumahnya dengan Pekan Penanti adalah dalam 10 minit perjalanan. Haida keluar rumah pada jam 11 pagi untuk ke pekan tersebut. Usai membeli semua, Haida pun memulakan perjalanan pulang. Dia sengaja balik ikut jalan Mengkuang. Maafkan saya kerana banyak letakkan nama tempat. Mungkin orang Penang tahulah tempat-tempat ni ya. Untuk makluman anda, kalau ikut jalan Mengkuang akan jadi jauh untuk sampai ke rumahnya. Mungkin sebab dia saja nak meronda kot. Tak apalah. Dia pun teruskan perjalanan sehinggalah sampai di sebuah simpang 3. Simpang 3 ni, Haida kena ambil kanan untuk pulang ke rumahnya. Malangnya, entah macam mana dia jadi macam tak nampak situ ada simpang 3. Dia nampak macam jalan lurus je. Jadi dia pun ikut jalan lurus. Betul lah, kadang-kadang orang cakap jalan lurus tu tidak semestinya betul. Jalan lurus ni sebenarnya membawanya ke Bukit Lengkok, salah satu jalan yang sangat angker di negeri Pulau Pinang. Jalan ni sangat sempit dan ada selekor yang sangat tajam, sebab bukit ditarah untuk dibuat jalan. Banyak kemalangan dan tidak terkecuali juga penampakan makhluk-makhluk pelik di jalan ini pada ketika dululah. Dan saya pernah tulis artikel tentang Bukit Lengkok ni. Saya share link artikel ni di dalam ruangan komen ya. Okey, namun walaupun jalan ini dilihat sebagai bahaya dan angker dulu, sekarang ni orang dah tak kisah dah. Kalau anda lalu jalan ni jam 10 malam pun masih banyak kenderaan. Hal ini kerana jalan Bukit Lengkok merupakan jalan shortcut untuk ke Kulim, Kedah. Tapi sekarang dah tak boleh, sebab dah tak boleh rentas negeri. Memang jimat banyak kilometer kalau ikut jalan bukit ni berbanding ikut lebuh raya. Oh ya, satu lagi. Jalan Bukit Lengkok kira jalan bukit lah. Anda akan naik bukit dan kemudian turun bukit tersebut. Di bawah bukit tu ada 2 lorong. Satu terus dan satu belok kiri. Kalau belok kiri boleh balik semula ke Bukit Mertajam, dan kalau terus boleh tembus ke Kulim, Kedah. Jadi si Haida ni pun kena belok kiri lah untuk balik ke rumahnya. Malangnya, setelah dia turun dari jalan bukit ni, Haida ni tak nampak langsung lorong dan tak nampak langsung jalan lurus. Apa yang dia nampak adalah jalan mati. Bagi anda yang pernah lalu jalan Bukit Lengkok, mesti pelik kan? Mana ada jalan ni mati? Jalan ni tiada penghujung kerana akan menghubungkan jalan Kulim. Jadi
Haidar ni pun ambil keputusan untuk patah balik. Anehnya, dia patah balik pun dia tetap sampai di penghujung yang sama. Sekali lagi Haidar berpatah balik. Sama juga, tetap dia sampai di penghujung yang sama. Dia pun buntu. Nak tanya orang pun, satu kenderaan pun tiada di jalan Bukit Lengkok ni. Pelik kan? Jalan ni memang banyak kenderaan lalu. Entah macam mana boleh tiada satu pun kenderaan yang dia jumpa. Mustahil. Disebabkan terlalu buntu, Haidar pun berhenti di bahu jalan dan terus telefon ibunya. Apa lagi, ibu dia pun bebel lah. Mana tidaknya, dah berapa kali ibunya telefon tapi dia tak angkat. Haidar terdiam. Tiada langsung sesiapa telefonnya sejak tadi. Kata ibunya lagi, dah 4 jam dia pergi. Sekali lagi Haidar garuk kepala. Yelah, dia cuma berpusing di jalan tu beberapa minit. Apa pula yang 4 jamnya? Ibu dia pun suruh tengok jam sekarang. Haidar pantas mengeling ke arah jam di pergelangan tangannya. Dah pukul 3 petang. Terbeliak mata Haidar. Macam mana boleh jadi pukul 3 petang? Padahal baru beberapa minit je dia menunggang motosikalnya. Disebabkan buntu, Haidar pun meminta ibunya untuk datang mengambilnya. Mujurlah ada papan tanda tidak jauh dari situ. Dia memberitahu ibunya bahawa dia tidak tahu di mana dia berada sekarang, tetapi ada papan tanda itu sebagai petunjuk. Ibu Haidar dapat meneka keberadaan anaknya tu. Kali ni dia pula terdiam. Entah bagaimana Haidar boleh sampai kat situ. Sebenarnya anaknya sekarang berada di pertengahan jalan, nak sampai jalan nak masuk Kedah dah. Dia sebenarnya sudah pun melepasi jalan Bukit Lengkok tersebut. Beberapa minit selepas itu, ibu, ayah serta adik Haidar pun sampai. Mereka melihat Haidar di bahu jalan. Haidar pun pelik dan tanyalah dia kenapa motornya kotor. Ada kesan tanah merah yang sangat banyak. Haidar terdiam. Katanya, dari tadi dia hanya menunggang motor di atas jalan tar dan dia tidak masuk pun ke kawasan yang lecak. Ayah Haidar dah mula rasa tak sedap hati. Kini tiba giliran ibunya pula membebel. Kenapa kau tak angkat mak kau? Mak dia bebel lah. Haidar tidak tahu menjawab apa-apa. Sebaliknya cuma menyerahkan telefon bimbitnya kepada ibunya. Ibunya pun periksalah senarai call logs. Dalam telefon bimbit Haidar memang tiada satu pun history nombor telefonnya. Pelik kan? Padahal ketika dia call tadi, ada berdering. Disebabkan semua mereka dah rasa lain macam, mereka pun mengambil keputusan untuk segera beredar dari situ. Ayah Haidar menunggang motosikalnya manakala kereta dipandu oleh ibu Haidar. Satu lagi yang pelik adalah minyak motor Haidar dah hampir ke paras kosong. Padahal dia baru saja isi minyak penuh pagi tadi. Ini bermakna Haidar memang dah pergi jauh. Ketika dalam perjalanan pulang tu, barulah pandangan Haidar dibuka semula. Dia dapat melihat yang jalan Bukit Lengkok tu sebenarnya tiada berpenghujung kerana ada menemukan dengan jalan Kulim. Bukan itu saja, Haidar juga perasan akan kewujudan simpang 3 yang sepatutnya dia ikut kanan ketika dia lalu tadi. Hal ini kerana tadi dia tidak nampak langsung simpang 3 tu. Sebaliknya cuma nampak jalan yang lurus saja. Haidar pun apa lagi, mengucap panjang lah. Malam tu, ayah Haidar bawa dia berjumpa dengan seorang pengawal perubatan tradisional. Pengamal perubatan tu cakap, Haidar ni dibawa masuk oleh mereka ke alam mereka. Faham-faham lah ya. Dia hanya nampak jalan tu macam jalan Bukit Lengkok, padahal dia dah masuk ke alam lain.
Patutlah seluruh motornya kotor dengan tanah merah, walhal dia tak rasa pun macam dia lalu jalan yang berlumpur. Sebab tu jugalah Haidar tak nampak kenderaan lain di jalan tu, walhal jalan tu tidak lekang dengan kenderaan yang lalu lalang. Kata pengawal perubatan tu, Haidar bernasib baik kerana dia tidak dipelawa untuk tinggal di alam mereka ataupun dia pelawa makan. Pengamal perubatan tu memberikan segelas air jampi lalu diminum oleh Haidar. Ketika pengamal perubatan tersebut, pengamal perubatan tersebut, dengan berkat minum air ni, keesokannya dia akan muntah jika termakan apa-apa dari alam lain. Mujurlah, pada keesokan harinya Haidar tak ada muntah apa-apa. Maksudnya dia tak ada termakan apa-apa dari alam sana lah. Mungkin waktu Haidar lalu tu waktu rembang ataupun tengah hari yang terik. Waktu ini kurang bagus untuk kita keluar rumah kerana jin dan makhluk halus sedang berkeliaran. Oleh yang demikian, buat anda semua, beringatlah selalu, kalau tengah hari matahari tengah-tengah atas kepala, jangan keluar rumah. Sekian.